Dia bertanya kepada Amru, sekiranya ada seorang pencuri datang, apakah yang kamu akan lakukan pada pencuri tersebut? Kata Amru bin As, sahabat Rasulullah, saya akan laksanakan hukum Allah, yaitu saya akan potong tangannya sekiranya mencuri. Kata Sayyidina Umar, sekiranya ada seorang lapar datang dari Mesir, beritahu saya dia lapar, tangan kamu yang saya potong. Sekiranya ada seorang lapar daripada Mesir datang berjumpa saya, beritahu dia lapar, saya potong tangan kamu. Tuan-tuan, tugas hakiki asal pemimpin ialah pastikan semua rakyatnya cukup makan. Pertama kali, semua rakyatnya tidak kelaparan. Semua rakyatnya ada pakaian yang asas. Itulah tugas pemimpin Islam yang barangkali sukar untuk kita jelmakan hari ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Ya, silakan Tuan Nazir, Tuan Imam, pemilihan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pada kuliah maghrib kita malam ini, marilah kita renungi akhlak kepimpinan Islam. Bagaimanakah Islam menentukan kepimpinan? Islam ialah agama lengkap, daripada sekecil-kecilnya sehinggalah sebesar-besarnya, semuanya ditentukan oleh syariat Islam. Kita lihat bagaimana Al-Quran menceritakan. Sebagai contoh, Nabi Yusuf dipilih menjadi pentadbir ekonomi kewangan Mesir disebabkan sebagaimana Allah nyatakan dalam surah Yusuf, sifatnya ialah hafizun alim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ja'alni ala hadzal ard inni hafizun alim. Dan boleh saya dilantik menjadi penjaga khazanah, dan saya sesungguhnya hafiz, ialah cekap dalam penulisan dan juga alim, saya juga mengetahui selok-belok, maknanya integriti, amanah, kecekapan. Ialah kriteria yang dinyatakan dalam surah Yusuf. Nabi Yusuf dipilih sebagai pemimpin menjaga kewangan negara Mesir ketika itu. Demikian juga Nabi Musa dipilih untuk menjadi disewa ataupun diupah oleh Nabi Syuaib untuk menjaga kambingnya, sebab anaknya mencadangkan sifat yang ada pada Nabi Musa, yaitu Al-Qawiyul Amin, yaitu perkasa dan amanah. Qalat ihdahuma ya abati sejatiruh inna khairal man istajartal qawiyul amin. Berkata anaknya, yang salah anaknya, wahai ayahanda, kita upah dia untuk menjaga kambing kita. Sesungguhnya yang terbaik untuk kita upah ialah yang perkasa lagi amanah. Nabi Musa memuji kedua sifat ini. Inilah di antara sifat yang sepunya ialah amanah, berilmu, integriti, dan mengetahui selok-belok apa yang ahli dalam bidang masing-masing. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah, Allah menceritakan, Allah melantik Nabi Bani Israel, menceritakan pada Bani Israel bahawa Allah telah melantik Jalut untuk menjadi pemimpin mereka. Apakah sebabnya? Sebab ialah disebabkan oleh qala inna astaghfiru alaikum adalahu bastatan fil ilmi wal jism. Sifat yang ada pada Jalut ialah bastatan fil ilmi wal jism, perkasa dan alim, mengetahui selok-belok, cekap dalam menjalankan tugas. Itulah contoh-contoh bagaimana Allah pamerkan sifat pimpinan yang berlaku sebelum Islam. Dalam konteks Rasulullah juga menunjukkan sifat yang cukup indah untuk kita perhatikan sebagai pemimpin. Dan Allah berfirman, a'udzu minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya pada Rasulullah bagi kamu, sesungguhnya pada Rasulullah itu bagi kamu terdapat contoh yang indah bagi mereka yang berharapkan untuk bertemu hari akhirat dan juga untuk yang mengingati Allah
banyak-banyak. Inilah di antara sifat yang dilakukan, yang dinyatakan oleh Islam. Bagaimanakah kita memilih pemimpin? Dan kita juga akan memilih pemimpin dalam 2 minggu lagi. Marilah kita kenang sifat-sifat ini. Mudah-mudahan kita membantu kita untuk mencari pemimpin yang terbaik. Dan Rasulullah bersabda, "Innama bu'istu litammima makarimal akhlaq." Hanya saja aku diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Akhlak ke semua sifat tadi bergantung pada akhlak yang indah. Dan kita lihat Al-Quran ialah akhlak Rasulullah. Dalam Al-Quran menceritakan bagaimana akhlak Rasulullah, dan apa yang disebut dalam Al-Quran itulah yang menjadi sifat Rasulullah, akhlak yang indah. Dalam konteks ini kita lihat Rasulullah bersabda, "In akrakum ini majlisan yaumil qiyamah ahsanukum akhlaqan." Yang paling dekat dengan saya tempat duduk di akhirat nanti pada kiamat, yang paling hampir dengan saya tempat duduk ialah yang paling baik akhlak di sisi kamu. Yang paling baik akhlak itulah yang paling dekat Rasulullah. Dan Rasulullah diutuskan untuk menyempurnakan akhlak manusia, dan matlamat daripada Islam itu ialah ihsan. Ihsan, Islam, iman dan ihsan. Ihsan ialah kemuncak. Dalam ihsan itu ada akhlak yang indah. Yang kita menyembah Allah seolah kita melihat Allah, dan sekiranya tidak menyembah Allah, Allah melihat kita. Dan tentu kita tidak akan melakukan pekerjaan yang bercanggah dengan syariat Allah. Dan dalam konteks akhlak Islam, kita menjaga perbuatan kita. Sebab iman menjaga akhlak. Akhlak yang lahir daripada Islam, daripada keimanan, takwa. Kita yang menjagakan perbuatan kita, bukan peraturan yang menjaga kita. Dalam konteks sekarang kita lihat, masyarakat kita dijaga oleh peraturan. Sekiranya peraturan tidak berlaku, maka tidak berlaku perkara yang dikehendaki. Tetapi sekiranya kita berakhlak, sama ada peraturan atau tidak, kita akan melakukan bersama perkara yang sesuai dengan syariat. Dan itulah sifat kepimpinan yang harus kita ada. Hatta dalam peperangan, Rasulullah memberikan akhlak yang indah dalam peperangan. Tidak boleh membunuh orang yang sakit, tidak membunuh orang tua, tidak boleh membunuh orang yang sedang beribadat, tidak boleh membunuh para ulama mereka, para pendeta mereka, dan tidak boleh menebang pokok, merosakkan lahan, dan tidak boleh merosakkan rumah tangga orang. Dan itulah tuan-tuan di antara akhlak. Hatta dalam peperangan sekalipun Islam ada akhlak yang indah. Hari ini peperangan ialah membunuh musuh apa cara sekalipun. Tapi dalam Islam cukup indah, walaupun dalam peperangan dia ada indah, perkara yang cukup indah. Apabila tentara Islam masuk dalam satu kawasan, dia memberikan 3 perkara. Mula-mula sekali ditawarkan Islam, aslim, taslam. Sekiranya kamu Islam, kamu sejahtera. Kalau ditolak, maka diberikan pilihan kedua, yaitu jizyah. Sekiranya jizyah ditolak, maka peperangan diisytiharkan. Peperangan bukan untuk membunuh, tetapi untuk memberikan ruang dakwah untuk disampaikan kepada masyarakat. Itu maksud peperangan. Dalam konteks ini kita lihat betapa indahnya akhlak Rasulullah. Umpamanya dalam peperangan Badar, ketika umat Islam hanyalah 313 orang bertemu dengan 1000 tentera Quraisy, dan Allah beri kemenangan kepada Rasulullah dan para sahabat. Di antara mereka ditawan, sebahagian mereka dibunuh. Dan ini kisah bagaimanakah seorang yang ditawan bernama Abu Uzaiz bin Umair. Dia menceritakan, apabila kami ditawan oleh Rasulullah, ketika itu kami masih lagi musyrik. Dan ketika itu tentera semua lapar. Kami lapar, tentera Islam juga lapar. Tentera Islam memasak makanan, dan apabila masak, makanan diberikan pada saya dulu, kepada tawanan lebih awal. Rasulullah memberikan pada tawanan lebih awal makan sebelum mereka makan. Dan cukup indah akhlak Islam. Walaupun hukuman akan diberikan kemudian, tetapi dari segi konteks, akhlak harus diberikan keutamaan para tawanan. Dan ini tidak berlaku dalam mana-mana sejarah manusia. Tawanan berhak dengan pembunuhan dan sebagainya. Tetapi Islam memberikan hak kepada yang ditawan, dan itulah yang disebut oleh Uzaid bin Umair ini sebagai contoh keindahan akhlak Rasulullah
hatta dalam peperangan, lalu Allah rakamkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yatawna ta'ama la habihi miskana wa yatima wa asira. Surah Al-Insan. Dan Allah berfirman, mereka memberi makanan kepada orang yang mereka cintai, kepada orang miskin dan anak yatim dan para tawanan. Allah rakamkan bagaimana indahnya akhlak Rasulullah terhadap anak yatim, termasuklah para tawanan, dan kita saksikan keindahan akhlak Rasulullah, pemimpin agung, contoh terbaik sepanjang zaman, dan itulah yang kita ingin sebut sebahagian daripada keagungan Islam itu. Tuan-tuan, kita lihat ketika pembukaan Mekah yang barangkali kita sebut dalam kuliah lama dulu, Rasulullah dihalau daripada Mekah dalam peristiwa hijrah dengan mata pedang. Rasulullah dan para sahabat dihalau, harta mereka dirampas. Rasulullah membentuk negara Islam Madinah. 8 tahun kemudian Rasulullah kembali semula ke Mekah, lalu membuka Mekah dalam peristiwa Fathul Mekah, dan orang Quraisy ditawan seluruhnya. Dan apakah yang dilakukan oleh Rasulullah? Apabila Rasulullah dihalau, diperangi, tetapi sekarang Rasulullah menang kembali ke atas mereka. Mereka berada di depan Rasulullah, dan Rasulullah membuat ucapan yang cukup bersejarah. Kata Rasulullah, ya ma'syar Quraisy, ma taraun anni fa'alu bikum, apakah yang kamu jangka saya lakukan kepada kamu sekarang? Dulu kamu halau kami dengan pedang, kamu bunuh kami, kamu perangi kami, kamu rampas harta kami. Sekarang kami telah kuasai atas kamu, apakah yang kamu jangka saya lakukan kepada kamu? Maka orang Quraisy mengatakan, khaira akhun karim wa ibnu akhin karim, Tuan ialah anak saudara yang mulia, ananda kepada saudara yang mulia, tentulah Tuan melakukan perkara yang baik. Maka jawab Rasulullah, benar. Izhabu fantum talaqa, kamu bebas, saya tidak ambil sebarang tindakan kepada kamu. Kamu boleh keluar daripada Madinah, kamu boleh tinggal di sini daripada Mekah, saya tidak ambil sebarang tindakan kepada kamu. Dan inilah yang menyentuh hati budi orang Quraisy, yang mereka memeluk Islam beramai-ramai melihat akhlak Rasulullah yang indah itu. Dan mereka jangkakan Rasulullah akan qisas, yaitu kejahatan dibalas timpalnya, tetapi Rasulullah mengambil jalan yang cukup indah, membebaskan mereka yang memusuhi Islam. Dan dengan itu seluruh kota Mekah, sebahagian besar kota Mekah memeluk Islam berbondong-bondong, termasuklah Abu Sufyan yang menjadi ketua untuk memusuhi Rasulullah. Ada di antara para sahabat tidak berpuas hati. Rasulullah kata para sahabat, wahai Rasulullah, mereka perangi kita berperang dengan mereka berkali-kali, sekarang kita menang ke atas mereka. Kenapakah kita tidak kisah kepada mereka, kita balas sebagaimana mereka lakukan kepada kita? Kata Rasulullah, saya mengambil pendekatan saudara saya Nabi Yusuf AS. Yusuf AS juga telah dizalimi oleh saudara-saudaranya, dicampak dalam perigi oleh 11 saudaranya, 10 saudaranya. Akhirnya Nabi Yusuf dengan takdir Allah menjadi pemegang pertahanan Mesir, dan akhirnya adik-adik ataupun abang-abang yang menzalimi baginda Nabi Yusuf telah datang untuk meminta pertolongan daripada Nabi Yusuf AS. Dan akhirnya mereka tahu bahawa perdana Mesir itu, menteri yang menjaga kewangan Mesir itu ialah adik yang mereka zalimi. Dan mereka mengatakan, kami bersalah wahai Yusuf. Apa jawab Yusuf? La tasrab alaikum al-yawm ya'furullahu lakum, kamu tidak bersalah, yang bersalahlah syaitan yang memecahkan kita. Allah akan mengampunkan dosa kamu. Lihat bagaimanakah saudara Nabi Yusuf melakukan pada Yusuf, dan Nabi Yusuf membalaskan dengan keindahan. Dan itulah yang saya ikut Rasulullah. Saya ikut sebagaimana sahabat saya, saudara saya Yusuf AS, yang memaafkan kejahatan, memaafkan perbuatan kejahatan dengan kebaikan. Dan itulah yang menjadi tema akhlak yang barangkali tidak dapat diulang sekali lagi. Dalam konteks ini, perkara yang paling asas dalam pentadbiran Islam ialah adil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Surah Al-Azim. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu dengan adil dan ihsan, dan memberikan hak kepada saudara dekat, dan mencegah daripada al-fahsya, kemungkaran, al-munkar, keburukan, wal baghi, dan segala lampau batas.
Ya'izukum la'allakum tadhakkarun, dan Allah memberikan peringatan pada kamu, mudah-mudahan kamu mengambil peringatannya. Itulah tuan-tuan. Keadilan dalam Islam tidak sama dengan keadilan di barat. Keadilan dalam Islam berteraskan iman dan takwa. Dan adil itulah sebahagian daripada akhlak Islam yang indah. Dalam konteks ini Rasulullah bersabda, sabatun yazluhum zamullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 kumpulan yang Allah berikan perlindungan pada hari akhirat nanti, ketika di pada mahsyar yang tidak ada lindungan selain pada lindungan Allah. Dan Rasulullah memberikan senarai 7 mereka yang terbaik ini. Yang pertama ialah imam adil. Imam yang adil ialah menduduki tempat pertama. Imam yang adil menduduki tempat yang pertama di akhirat nanti. Ketika tidak ada lindungan selain pada lindungan Allah, maka imam yang adil diberikan perlindungan arash. Dan subhanallah, yang lain juga kita lihat, yang lain, tetapi fokus kita kepada pemimpin yang adil. Hari ini untuk mencari pemimpin yang adil, bagaimanakah ciri yang adil yang dimaksudkan tadi? Kita kembali kepada sifat-sifat yang ditunjukkan oleh para sahabat besar Rasulullah. Bagaimanakah pentadbiran selepas Rasulullah, selain daripada apa yang ditunjuk oleh Rasulullah sebagai suri teladan teragung sepanjang zaman. Dan ini diikuti oleh para sahabat yang mulia. Dan Allah berfirman, a'udzu minasyaitonir rajim, laqad arsalna rusulana bil bayinat wa anzalna ma'al kitabil mizan yahkumu an-nas bil qist. Surah Al-Hadid. Sesungguhnya kami telah utuskan Rasul kami dengan keterangan, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan wal mizan, neraca, supaya menegakkan keadilan di kalangan manusia. Itulah matlamat keadilan. Keadilan dijadikan asas Al-Quran dan wal mizan yang Allah turunkan. Termasuklah contoh perbuatan Rasulullah untuk menegakkan keadilan di atas muka bumi yang bumi ini Allah ciptakan. Allah berikan rezeki pada kita. Allah letakkan manusia di atas muka bumi. Dan seyogia kita meneruskan hukum Allah di atas buminya sendiri. Tetapi sayang, kita memilih hukum selain pada suku Allah. Kita memilih hukum selain pada Al-Quran. Negara kita memilih undang-undang common law yang tak ada kena-mengena Islam. Kita memilih undang-undang yang tidak ada kena-mengena dengan Al-Quran, sedangkan keadilan ialah dikaitkan dengan Al-Quran dan Al-Mizan yang Allah sebut tadi. Kita mengambil selain pada neraca ini, kita zalim. Walaupun kita kata kita adil, kita zalim. Inna syirka la zulmun azim, dan syirik itulah kezaliman yang agung. Syirik itulah kezaliman yang agung. Orang kafir ialah syirik. Mereka sendiri telah zalim. Dan sekarang kita dengar orang kata, lebih baik pemimpin bukan kafir yang adil berbanding orang Islam yang zalim. Kafir itu sendiri zalim. Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim. Orang kafir itu zalim. Bagaimana kita boleh katakan mereka adil? Kita bercanggah dengan kitab Allah sendiri. Tuan-tuan, mari kita berfikir malam ini. Kita berfikir dan kita lihat bagaimanakah Rasulullah memberikan kriteria untuk kita memilih pemimpin. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, isma'u wa'ti'u walau ustami alaikum abdun habsyiyun kan ra'sahu zabibah ma'aqama kifikum kitab Allah tabaraka wa ta'ala. Atau kama qala, sekiranya kamu dilantik seorang pemimpin kulit hitam, hendaklah kamu dengar dia, kamu taat dia. Sekiranya dia menegakkan hukum Allah, selagi dia tegak hukum Allah, walaupun dia seorang abdi yang rambutnya berkerinting. Rasulullah sebut rambutnya seperti buah zabib, seperti buah anggur, kerinting, hitam, kerinting, tetapi dia menegakkan kitab Allah, kamu wajib taat dia. Kitab Allah ialah keywords. Mentadbir keadilan ialah dengan kitab Allah. Mentadbir selain kitab Allah zalim, walaupun dia dakwa dia adil. Mari kita lihat bagaimanakah Islam dan keadilan. Keadilan dikaitkan dengan takwa, iman, dan apa yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang menurunkan, berhukum selain pada apa yang Allah turunkan, maka mereka orang zalim. Siapa yang berhukum dengan apa yang Allah tidak turun, yang selain pada apa yang Allah turunkan, maka dia orang zalim. Kita berhukum dengan undang-undang selain pada semua Allah, kita sudah zalim dari awal lagi.
Tuan-tuan, mari kita lihat, renungi dan pegang dada kita lama-lama. Dan apakah kita berada di atas landasan yang sebenarnya? Kita lihat bagaimanakah Sayyidina Abu Bakar ketika dilantik menjadi khalifah. Dia membuat ucapan sulungnya. Dia mengatakan bahawa amma ba'du ayuhan nas, wahai manusia, fa inni qad walitu alaikum walastu biharikum. Saya telah dilantik menjadi khalifah kamu. Saya bukan orang terbaik. Sedangkan para sahabat memilih Sayyidina Abu Bakar sebagai sahabat yang terbaik. Tetapi dia mengatakan saya bukan terbaik. Fa in ahsantu fa'inuni, sekiranya saya lakukan kebaikan, kamu semua tolong saya. Wa in asatu faqawwimuni, sekiranya saya melakukan keburukan, perbetulkan saya, kata Sayyidina Abu Bakar. As-sidqu amanah, dan benar itu ialah amanah. Wal kadzib khianah, kalau pembohongan itu ialah dusta, itulah khianat. Wa dha'ifukum qawiyyun indi, dan siapa yang lemah di kalangan kamu, dia sangat kuat di sisi saya. Hatta idza al-haqqa minhu insyaallah aw qayyimikun adhaf hatta akhadha al-haqqa minhu insyaallah. Dan yang kamu sangka dia kuat, di sisi saya dia lemah. Sekiranya dia tidak bayar zakat, saya akan ambil hak dia diberikan pada orang miskin. Orang miskin menjadi kuat di sisi saya, yang kuat menjadi lemah di sisi saya. Saya akan ambil harta orang kaya diberikan pada orang miskin, kata Sayyidina Abu Bakar. Dan kata Sayyidina Abu Bakar, la yadqam al-jihad fi sabilillah illa daraballah bil-dhil. Sekiranya kamu tinggalkan jihad di sisi Allah, Allah akan hina kamu. Dan wala tasha al-fahishah fi qawmiqat illa amhum Allah al-bala. Sekiranya satu kaum itu melakukan dosa secara terbuka, Allah akan hantar bala kepada kamu, kata Sayyidina Abu Bakar. Wa atani masadatu atani ma ata'atullah wa rasulah, dan taat saya sekiranya saya taat pada Allah dan Rasul. Fa iza asaitu, sekiranya saya telah tidak mengikuti Allah, nazubillah, wa rasulah fala ta'ata li alaikum, dan sekiranya saya telah lari daripada Allah dan Rasul, jangan taat saya lagi. Taat bergantung kepada pemimpin masih menegakkan kita Allah dan syariah Rasulnya. Tuan-tuan, inilah ucapan sulung Sayyidina Abu Bakar. Begitu juga Sayyidina Umar. Sebab pemimpin ialah seperti solat. Pemimpin ialah seperti imam yang kita lantik. Yang sebaik-baik dalam jamaah kita, kita pilih seorang yang menjadi imam dapat tadi. Yang paling baik bacaannya, yang paling baik sifatnya, akhlaknya, dan bodi pekertinya, kita letak dia di atas. Dia sebagai imam kita, dan dia wajib dipatuhi. Apabila dia telah dipilih daripada golongan yang terbaik, dia dijadikan depan imam kita. Setiap yang dibuat kita wajib ikut. Bila dia takbir, kita takbir. Bila dia rokok, kita rokok. Tak boleh kita mendahuluinya. Itu imam. Imam harus wajib dipatuhi. Tetapi kadang-kadang imam tersalah. Imam tersalah. Dan siapakah yang harus membetulkan dia? Yang duduk belakang dia. Yang duduk tepat belakang imam itulah yang membetulnya, bacaannya dan sebagainya. Dan dia bersedia untuk naik menggantikan imam sekiranya imam telah terbatal. Oleh sebab itu, untuk duduk belakang imam jangan sembarang orang. Orang menjadi naik imam dan mampu untuk menegur imam sekiranya salah, dan mampu untuk menggantikan imam sekiranya imam telah terbatal solat umpamanya. Dan tuan-tuan, bila dia salah baca, yang paling dekat menegurnya, dan dia wajib mendengar. Kalau dia salah dan ditegur, dia wajib mendengarnya, tidak boleh tidak mendengarnya. Itu Islam. Pemimpinan Islam sama seperti imam. Imam harus dengar tegurnya bila tersalah. Kalau dia tak tahu, dia tak akur dengan teguran yang diberikan oleh di belakang imam, apa yang kita harus buat? Mubarakah. Kita harus keluar daripada solat. Sebab dia telah tidak layak lagi sebagai imam, dan sebagaimana yang disebut oleh Sayyidina Umar tadi, Sayyidina Abu Bakar tadi. Dia kata, "Fa'atuni ma ata'atullah wa rasulah." Selagi saya taat Allah Rasul, ikut saya. Bila saya tidak taat lagi, keluar, jangan ikut saya. Dan itulah imam. Oleh sebab itu, tuan-tuan, dalam Islam cukup indah bagaimanakah kepimpinan ini dipilih. Ingat, yang terbaik. Yang paling baik bacaannya, yang paling baik akhlaknya. Kalau ada dua orang yang muda dan tua, sama-sama layak, kita pilih yang tua lebih awal.
Dan kepimpinan ialah syariah Allah yang kita harus jalankan di atas muka bumi. Bukan yang paling banyak rasuah untuk kita pilih mereka. Jangan sekali-sekali. Sebab kita bertanggungjawab depan Allah nanti. Bukan kepimpinan dunia semata-mata, dia bawa kita ke akhirat dan kita bertanggungjawab depan Allah. Sayyidina Umar juga apabila dilantik menjadi khalifah menggantikan Sayyidina Abu Bakar, dia membuat satu ucapan yang cukup indah. Dia kata, wa inni umru muslim wa amdun ta'afi illa ma'adallah azza wa jalla. Sayyidina Umar yang perkasa, sahabat yang perkasa, dia mengaku saya sangat lemah. Saya sangat lemah, saya adalah umat, saya adalah orang Islam yang lemah, hamba yang lemah. Kecuali Allah tolong saya. Panjang lagi ucapannya. Dan itu sahaja. Dia mengaku dia lemah kecuali Allah turunnya. Dan sekiranya dia berpegang pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah, maka taatlah. Dan sekiranya adalah tidak ikuti lagi, perbetullah Umar, kata Sayyidina Umar. Dan itulah sifat kepimpinan yang agung yang kita lihat dalam sejarah Islam. Mari kita lihat bagaimanakah kepimpinan Sayyidina Umar. Satu hari perutnya berbunyi, Sayyidina Umar sangat lapar. Dan dia kata pada perutnya, wahai perut, jangan kamu berbunyi selagi ada orang yang lapar di luar sana. Selagi ada umat Islam yang lapar, kamu jangan berbunyi. Maksudnya, saya tak akan makan selagi ada orang lapar di luar sana, kata Sayyidina Umar. Itu sifat pemimpin Islam yang agung. Jangan kamu berbunyi, wahai perut, dia bercakap dengan perut dia. Selagi ada orang lapar di luar sana, perut Umar tidak boleh diisi lagi. Sehinggalah semua kenyang, baru Umar makan terakhir sekali. Itu pemimpin Islam, tuan-tuan. Subhanallah. Bagaimanakah Khalifah Umar Al-Aziz yang datang kemudian, yang hanya memerintah selama 2 tahun saja, menyebabkan tidak ada seorang pemiskin di dalam pentadbirannya. Dan hari ini kita lihat negara-negara yang kaya raya, negara Kuwait, negara Qatar, Saudi yang sangat kaya, tetapi berapa ramaikah yang kelaparan di negara tersebut? Sedangkan Khalifah Umar Aziz hanya ambil 2 tahun untuk memberikan rezeki kepada seluruh di bawah tanggungannya. Dan sekiranya ada orang lapar di Sedang, di Selayang ini, maka Perdana Menteri bertanggungjawab. Perdana Menteri bertanggungjawab. Menteri-menteri bertanggungjawab. Ketua Setiausaha bertanggungjawab. Semua pegawai kerajaan bertanggungjawab sekiranya ada seorang yang lapar di Selayang Baru. Itu Islam, tuan-tuan. Itulah pemimpinan Islam sebagaimana yang disebut oleh Sayyidina Umar. Jangan kamu bunyi perut sekiranya ada orang lapar di luar sana, perut ini tidak akan diisi, kata Sayyidina Umar. Pastikan yang lain sudah kenyang, barulah kamu boleh makan, kata Sayyidina Umar. Tuan-tuan, ada satu kisah. Sayyidina Umar melantik seorang sahabat Rasulullah, sahabatnya, yang bernama Sa'id bin Amir, terkenal kisah ini, untuk menjadi khalifah ataupun gubernur di kawasan Himsa. Himsa ialah di Syria sekarang. Bana Himsa tempat sedang berperang sekarang. Itu diutuskan seorang sahabat bernama Sa'id bin Amir. Selepas beberapa ketika, Sayyidina Umar pergi cek gubernurnya. Apakah gubernurnya melaksanakan hukum Allah sepenuhnya? Tetapi dia tidak bertemu dengan Amir, dengan Sa'id. Dia bertemu dengan rakyat. Dia bertemu dengan rakyat, dia buat satu bancian. Dan dia kata pada rakyat, apakah kamu ada aduan tentang gubernur yang saya lantik di sini? Kemudian rakyat kata ada 3. Pertama ialah bahawa la yakhruju ilana illa waqti dhuha. Dia ni selalu keluar lewat solat. Kerja, dia masuk pejabat dia, matahari dah tinggi, baru dia masuk. Itu pertama. Yang keduanya ialah waktu malam dia tak pernah kerja sekalipun. Sepatutnya dia bekerja, pemimpin bekerja daripada 24 jam, dia tidak rehat, tuan-tuan. Pemimpin Islam tidak bekerja ikut time, tidak, seluruh. Tetapi gubernur ini tidak keluar malam. Dan rakyat mengatakan kepada Sayyidina Umar, kami nak komplain, dia tak keluar kerja waktu malam. Yang ketiga, dalam 1 minggu, dia tak keluar langsung kerja 1 hari. Itulah yang kami nak adu pada Ya Amirul Mukminin. Sayyidina Umar panggil rakyat berkumpul di padang Dataran Merdeka, macam Dataran Merdeka barangkali. Dipanggilnya gubernurnya, berdiri di situ. Rakyat saksikan. Wahai Sa'id bin Amir, saya mendapat aduan daripada rakyat kamu semua. Kamu ada 3 kesalahan.
Sekarang kamu bela diri kamu depan rakyat sekalian. Pertama, betulkah kamu tak keluar kerja sehinggalah matahari tinggi waktu duha? Ya benar, wahai Amirul Mukminin. Sebab saya tidak ada orang gaji. Isteri saya sakit, mak saya sakit, dan saya memasak sebelum saya keluar bekerja. Selepas sebaik saja saya menguruskan rumah tangga saya terus keluar kerja, dan itulah kesalahan saya pertama. Dan itu kesalahannya ialah sebab dia melakukan kerja rumahnya sebab mak dan isterinya sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu dilaporkan tak pernah keluar waktu malam. Betul, Amirul Mukminin. Sebab malam untuk Allah, siang untuk rakyat. Yang ketiga, apakah benar mung satu hari dalam seminggu kamu tak keluar langsung kerja? Bukan dalam seminggu, dalam sebulan. Apakah kamu benar-benar dalam seminggu? Satu hari dalam seminggu, betulkah kamu tidak datang keluar langsung kerja? Benar, ya Mumin. Sebab saya ada hanya selai jubah. Seminggu sekali saya basuh. Hari saya basuh, saya tidak keluar kerja. Sebab saya ada hanya satu jubah. Gubernur, tuan-tuan, ada satu jubah. Gubernur seperti menteri besar kita sekarang. Menteri besar kita juga ada satu jubah barangkali. Sifat Islam ialah kepimpinan ialah tanggungjawab, amanah, bukan kelebihan. Pimpinan ialah tanggungjawab, amanah, seperti kita pikul beban yang besar. Dan sekiranya kita diberikan beban itu, kita pikul. Kita tidak pernah minta. Kalau dia minta jawatan, dia by right tidak layak. Dalam Islam, pimpinan tidak boleh diminta. Dan sekiranya kita dilantik, kita pegang dengan penuh tanggungjawab. Dia bukan privilege, dia bukan keistimewaan, dia adalah tanggungjawab. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh gubernur yang dilantik oleh Sayyidina Umar. Tuan-tuan, gubernur hanya ada satu baju, satu jubah. Dan selepas itu, Sayyidina Umar sangat berlapang dada. Allah telah memberikan taufik pada Umar untuk melantik gubernur yang tepat. Selepas dia balik seketika, dia utus surat kepada gubernurnya. Senaraikan nama-nama orang yang miskin di Kupah, di Himsa. Hantar kepada saya segera senarai itu, supaya saya berikan zakat kepada penduduk Himsa. Dan Sa'id bin Amir minta pekerjanya pergi mencari seluruh orang miskin. Dan segera dihantar kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar buka surat senarai orang miskin. Nombor satu yang miskin ialah gubernurnya Sa'id bin Amir, yang paling miskin. Sebab bila sudah jadi gubernur, tidak ada masa untuk bekerja untuk diri sendiri. Jadi dia paling miskin. Itu ialah sifat pemimpin Islam. Kalau kaya itu, dia bukan pemimpin Islam. Kalau pemimpin itu kaya, bukan pemimpin Islam sama sekali. Tuan-tuan, mari kita renungi. Alangkah indah sekiranya kita kembali pada Islam. Tapi di negara kita, Islam hanya ada di masjid. Islam hanya ada di masjid, di luar masjid tidak ada Islam sama sekali. Dengan sistem ekonominya, sistem yang Allah telah haramkan dalam Al-Quran. Wahallahul ba'a wa harrama riba. Allah membatalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kita terlibat dengan riba di luar sana. Dan dalam masjid kita Islam sepenuhnya, di luar tidak. Sedangkan kita lihat bagaimanakah indahnya apabila yang digambarkan oleh akhlak yang ditinggalkan oleh para sahabat. Dan kita lihat bagaimanakah indahnya. Dan khalifah ialah orang miskin. Gubernur ialah orang miskin. Satu hari, Sayyidina Umar sendiri, dia membaca khutbah setiap hari jemaah ketika dia menjadi khalifah. Hari itu orang sudah penuh di masjid. Sayyidina Umar belum lagi keluar. Mereka tertunggu-tunggu, di manakah khalifah? Tak datang-datang ni. Akhirnya dia datang tergesa-gesa. Apa dia kata? Minta maaf tuan-tuan. Maaf tuan-tuan. Saya terlupa hari ini jemaah. Saya basuh baju pagi tadi. Saya basuh baju saya pagi tadi. Lambat kering. Bila kering saya segera datang sini. Saya ada satu jubah juga. Sayyidina Umar ada satu jubah. Gubernur, bukan gubernur, presiden. Perdana Menteri. Dan dia adalah pemerintah terbesar umat Islam. Dan dia ada satu jubah. Gubernur satu jubah. Presiden satu jubah. Kita bandingkan dengan pemimpin kita sekarang. Dan subhanallah, kisah-kisah inilah untuk kita renungi bersama dan dalam panduan kita untuk mencari pemimpin.
Inilah kisah tadi yang saya sebutkan tadi. Sayyidina Umar tidak makan selagilah orang lain semua kenyang. Tuan-tuan, Sayyidina Umar juga mengutus sahabat Amr bin As untuk menjadi gubernur di Mesir. Sebelum bertolak ke Mesir, dia bertanya kepada Amr, sekiranya ada seorang pencuri datang, apakah yang kamu akan lakukan pada pencuri tersebut? Kata Amr bin As, sahabat Rasulullah, saya akan laksanakan hukum Allah, yaitu saya akan potong tangannya sekiranya mencuri. Kata Sayyidina Umar, sekiranya ada seorang lapar datang dari Mesir beritahu saya dia lapar, tangan kamu yang saya potong. Sekiranya ada seorang lapar dari Mesir datang berjumpa saya beritahu dia lapar, saya potong tangan kamu. Tuan-tuan, tugas hakiki asal pemimpin ialah pastikan semua rakyatnya cukup makan. Pertama kali, semua rakyatnya tidak kelaparan. Semua rakyatnya ada pakaian yang asas. Itulah tugas pemimpin Islam yang barangkali sukar untuk kita jelmakan hari ini. Dan kita lihat tuan-tuan, beberapa ketika Amr bin As berada di Mesir menjadi gubernur, lantikkan Sayyidina Umar, dan dia mendapat berita bahawa Amr bin As telah pakai pakaian cantik. Dia ada beberapa helai, bukan satu helai lagi. Dia ada beberapa helai jubah, pakaian cantik, duduk atas kursi empuk. Sayyidina Umar tulis surat kepada Amr dengan surat dia. Balawani annaka tajlis fi majlis al-hakim muttaki'an ila akhirih. Saya dengar kamu sekarang bermewah-mewah. Kamu sebagai gubernur, kamu bermewah-mewah sekarang. Kamu pakai pakaian cantik-cantik. Kamu duduk di atas empuk, kursi empuk. Segera tanggalkan pakaian kamu, kata Sayyidina Umar. Segerakan tanggal pakaian mewah kamu. Dan takutlah pada Allah. Takut pada Allah. Jangan kamu sebagai pemimpin tidak boleh bermewah depan rakyat. Tuan-tuan, kata Amr bin As, saya beli dengan harta saya sendiri. Kalau kamu tidak pecah buka pakaian kamu tidak buang kursi kamu, saya akan pecah kamu menjadi gubernur saya. Gubernur tidak boleh hidup mewah. Tak boleh sama sekali. Rumahnya tidak boleh besar pada rumah rakyat. Kalau rumah pemimpin besar pada rumah rakyat, itu bukan pemimpin Islam. Bukan pemimpin Islam. Tuan-tuan, rumah pemimpin mesti lebih kecil daripada rakyat. Carilah di mana negara kita yang rumah pemimpin lebih kecil daripada rakyat. Itulah pemimpin sebenarnya. Walaupun dipitnah berbagai-bagai. Mari kita lihat, tuan-tuan. Dan Sayyidina Umar sekali, anaknya bernama Abdullah bin Umar Ibn Umar, membeli kuda yang cantik dan sangat gembira anaknya mendapat kuda yang cantik. Sayyidina Umar bertanya, berapa harga unta kuda kamu beli? Dia menjawab harganya yang bawah harga pasaran. Kata Sayyidina Umar, hantar kembali kuda tersebut pada tuannya, sebab kamu telah rasuah. Kata anaknya, saya beli. Itu harga dia bagi pada saya. Kalau kamu bukan anak khalifah, apakah kamu dapat harga tersebut? Kamu dapat harga tersebut sebab kamu anak khalifah dan itu rasuah, hantar balik. Tuan-tuan, itu sifat pemimpin Islam. Kuda ini dihantar balik oleh Ibn Umar sebab harganya bawah pasaran. Bawah pasaran ditafsirkan oleh Sayyidina Umar rasuah. Dan bagaimanakah pemimpin Islam menjaga perkara yang tersebut? Peristiwa yang seterusnya, masih lagi Amr bin As di Mesir, dan dia berlomba kuda dengan orang kampung. Tiba-tiba kuda orang kampung menang, sedangkan kuda yang dibeli oleh anaknya bernama Muhammad bin Amr bin As, kuda yang terbaik, yang paling pantas, tiba-tiba kuda yang dikalahkan oleh kuda kampung yang tidak terkenal. Kata Muhammad bin Amr, saya nak kuda kamu sebab kamu tahu saya siapa. Saya anak menteri besar. Dan dia tempeling sebiji, dan dia ambil kuda tersebut. Kemudian orang kampung tadi bertemu dengan Sayyidina Umar di Madinah, melaporkan apa yang dilakukan oleh Muhammad. Dan sekali lagi Sayyidina Umar tulis surat kepada Amrunya, bukan pada anaknya, pada ayahnya. Amru dengan anak datang jumpa saya sekarang. Sekarang juga datang, bawa anak kamu bernama Muhammad. Jumpa saya nak buat hukum qisas. Dibicarakan depan Sayyidina Umar. Pengadu tadi masih ada, dan sekarang kamu, apakah benar kamu lakukan ini? Kamu mentempeling? Iya. Sekarang saya nak tengok si orang kampung ini tempeling anak khalifah, anak gubernur.
Dan sekarang keadilan terselah, kuda dikembalikan. Itulah Sayyidina Umar, tuan-tuan. Dan itulah sifat kepimpinan Islam. Dan apabila ada masa Sayyidina Umar membagikan zakat kepada orang miskin, lalu orang miskin datang beramai-ramai ke rumah Sayyidina Umar, ketuk pintu, wahai Amirul Mukminin, kami datang untuk mengucapkan terima kasih. Kamu balik semua, jangan ucap terima kasih kepada saya, sebab harta yang saya bagi bukan harta saya, harta umat Islam seluruhnya. Jangan kamu pergi terima kasih kepada saya, berterima kasih pada rakyat semua. Itu pemimpin Islam, tuan-tuan. Jangan beritahu pada saya, jangan terima kasih saya hanya beri harta rakyat kepada kamu. Saya hanya melaksanakan amanah. Tuan-tuan, satu hari seorang pencuri mencuri imamah serban Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kejar dia lari lagi laju. Kata Sayyidina Umar, cepat kamu berhenti, saya bukan nak kejar kamu, nak hukum kamu. Saya nak bagi kamu, nak beritahu, saya bagi pada kamu serban saya pada kamu. Sebab kamu nak saya bagi, saya takut kamu di akhirat nanti kamu masuk neraka sebab serban saya. Saya nak beritahu, saya nak hadiah pada kamu, bukan saya nak hukum. Itu Sayyidina Umar. Subhanallah. Itulah sifat pemimpin Islam. Dan kita lihat ketika zaman Sayyidina Umar, apabila kanak-kanak ingin bergurau dengan Sayyidina Umar, kata kanak-kanak, dia pergi jumpa Sayyidina Umar, wahai Umar, ittaqillah, bertakwalah pada Allah ya Umar. Dan Sayyidina Umar terus menangis. Kanak-kanak kecil dia sengaja suka mengusik Sayyidina Umar, yang perkasa, yang garang, yang orang dewasa tak berani tegur dia. Kanak-kanak pergi tegur dia, ya Umar, ittaqillah. Terus dia duduk menangis. Bila dia diingatkan tentang Allah, amanah, dia terus menangis sebab dia takut dia tidak dapat membawa amanah yang Allah berikan di atas belakangnya. Itulah sifat pemimpinan Sayyidina Umar. Dan ketika dia hampir ditikam oleh seorang membunuhnya, ketika dia hampir mati, dia menangis. Dia kata, saya menangis sebab dosa besar saya tinggalkan. Saya bimbang takut dosa kecil inilah, bukan dosa yang kecil, tetapi kepada siapakah saya lakukan dosa itu? Kepada Allah. Sentiasa dia besar. Walaupun kecil, dia sentiasa besar. Dan saya anggap dia kecil, tetapi di sisi Allah, Allah besar. Itu sebab saya menangis. Saya menangis sebab dosa besar saya telah elak. Saya bimbang dosa yang saya tak sangka. Dosa yang saya anggap kecil, tetapi di sisi Allah, dia dosa yang besar. Itulah sebab saya menangis. Tuan-tuan. Begitu juga dengan cucunya, Khalifah Umar bin Aziz. Dan dia dilantik menjadi Khalifah Bani Umayyah. Ketika hari dia lantik, apabila pakcik yang telah meninggal dunia, dia menangis. Dan istrinya ingat dia gembira sebab dia lantik menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi khalifah. Dia mengatakan, saya menangis sebab fakatu fi fakir al-ja'i, saya bimbang takut seketika saya menjadi khalifah ada orang lapar di luar. Saya takut ada orang yang sakit, ada orang yang kelaparan, orang yang tidak pakaian di luar sana, dan saya bimbang saya tidak dapat melaksanakan amanah, dan itu sebab saya menangis. Tuan-tuan, kepimpinan adalah tanggungjawab. Tidak boleh kita minta sama sekali. Kalau ada orang yang calon diri dia tak layak menjadi pemimpin Islam sama sekali. Islam diberikan amanah. Sebagaimana Sayyidina Umar dilantik oleh para sahabat. Sebagaimana Sayyidina Umar dilantik oleh para sahabat. Dan semua pemimpin Islam dilantik, bukan dia calonkan diri dia. Dan itulah tuan-tuan yang saya hormati, kisah yang sangat terkenal Khalifah Umar bin Aziz. Dia satu malam berada di rumah Perbadanan Negara, tempat Baitul Mal. Dia pasang lilin. Tiba-tiba keluarganya datang untuk bertanya ke sesuatu. Dia segera padamkan lilinnya. Dan saudaranya bertanya, kenapakah Khalifah memadamkan lilin? Tadi saya pasang sebab saya bekerja untuk negara. Sekarang kamu keluarga saya, kamu datang urusan pribadi, saya padamkan lilin negara. Sebab lilin negara ini digunakan daripada wang negara. Wang negara adalah amanah yang saya harus guna untuk negara semata-mata, bukan untuk keluarga. Bayangkan tuan dengan kepimpinan kita sekarang ini. Itu sebab saya katakan bahawa kita ada Islam dalam masjid saja hari ini. Di luar sana bukan menggambarkan kita masyarakat Islam hidup dalam zaman jahiliyah. Sebab kita masih menggunakan bukan hukum Al-Quran, bukan hukum
Rasulullah. Tapi kita menggunakan hukum common law yang dilakukan oleh orang-orang Kristian. Kita masih menganggap orang Kristian paling tinggi negara kita dan kita mengharapkan syurga. 2 minggu lagi kita akan memilih pemimpin kita. Tuan-tuan, pilihan ini amanah. Dan dia bertanggung jawab dari dunia sampai akhirat sebagaimana yang kita baca tadi. Sekiranya tuan-tuan tersalah pilih, maka ingat kaidah usul fiqh. Ar-ridha bisyai' ar-ridha bima yatawallad minhu. Ridha dengan sesuatu bermakna kita ridha dengan apa yang akibatnya. Kita berikan pistol kepada penjahat, dia bunuh orang, kita yang bunuh orang itu. Dan kita pilih pemimpin benarkan Oktoberfest arak, kita yang benarkan arak. Kita yang lakukan. Sebab kita pilih pimpin lakukan keburukan, kita yang lakukan keburukan itu. Walaupun kita sudah mati 100 tahun, kita masih ada lagi saham keburukan kita. Hati-hati. Tuan-tuan yang mati. Tengok kisah yang indah ini. Kisah yang saya sebut pada kali 2 tahun lepas. Qutaibah Muslim, kita lihat sekali lagi. Apabila umat Islam membuka Samarkand, ketua pemimpin tentera Islam ialah Qutaibah Muslim, sangat terkenal. Dihantar oleh Khalifah Umar bin Aziz untuk membuka Samarkand, dan tentera Islam sangat hebat. Apabila sampai saja Samarkand, waktu subuh dia membuka Samarkand dan seluruh kota Samarkand jatuh ke tangan umat Islam pada subuh, pagi subuh. Esok seluruh kota Samarkand telah jatuh ke tangan Islam. Tetapi Datuk Bandarnya seorang Kristian, dia bertemu dengan Qutaibah. Wahai Qutaibah, kamu telah melanggar akhlak Rasul kamu sendiri. Sebab kamu datang serang kami waktu subuh. Sekiranya kamu serang kami ketika kami tidak tidur, belum pasti kamu menang. Kata Datuk Bandarnya, saya akan laporkan kepada Khalifah kamu, Umar bin Aziz. Tuan-tuan, Khalifah diberikan aduan bahawa ketua perangnya telah memerangi tidak ada akhlak. Perang tanpa ada amaran. Dan segera Sayyidina Umar ataupun Khalifah Umar bin Aziz memutuskan hakim negara untuk membicarakan ketua tentera Islam lawan Datuk Bandar Kristian. Dalam pembicaraan tersebut, tuan-tuan boleh lihat di sini pembicaraan dia sungguh panjang. Kata hakim yang dilantik oleh Khalifah, apakah benar kamu, wahai Qutaibah, kamu serang waktu subuh? Benar. Sebab Rasulullah berpesan supaya kita menyerang satu kampung kata subuh. Itu Rasulullah yang suruh, kata Qutaibah. Apakah kamu telah berikan amaran sebelum kamu serang? Sebab saya dilaporkan oleh Datuk Bandar ini, kamu terus serang, tidak berikan amaran. Sedangkan Islam harus beri amaran, aslim taslam. Pertama, kamu berikan tawaran, Islamlah kamu selamat. Yang kedua, bayar jizyah sekiranya mereka tolak Islam. Dan sekiranya mereka tolak jizyah, maka perang disiharkan untuk memberikan dakwah disampaikan, bukan untuk membunuh. Apakah kamu memberikan amaran tersebut, wahai Qutaibah? Tidak. Oleh sebab itu, kemenangan kamu dibatalkan, kata hakim. Kamu, Qutaibah, disalah dalam kes ini. Kamu harus serah kembali Samarkand kepada Datuk Bandar ini. Subhanallah. Ketua hakim negara membicarakan ketua tenteranya, generalnya, versus Datuk Bandar Kristian. Yang menang ialah Datuk Bandar Kristian yang tak pernah berlaku dalam sejarah manusia. Itulah kepimpinan Islam, tuan-tuan. Dan apabila dalam kisah ini tuan-tuan boleh baca sepenuhnya, dan apabila diserahkan Samarkand kepada Datuk Bandar tadi, Datuk Bandar merehat bagaimanakah Qutaibah keluar daripada Samarkand. Kata Qutaibah, wahai tentera sekalian, kamu keluar daripada bandar ini, tunduk kepada kamu, menunjukkan kamu bersalah. Maka Qutaibah naik kudanya dan tunduk mukanya ke bawah, tunjuk kita bersalah. Dan pemenangan ini cukup syahdu. Datuk Bandar kata, apabila melihat sesuatu itu, wahai Qutaibah, datang kembali. Sekarang kami saksikan keadilan Islam. Kami saksikan keadilan Islam yang tidak dapat dilakukan oleh agama yang tidak benar. Dan saya bersaksikan tiada Tuhan melainkan Allah. Rasulullah ialah Muhammad ialah Rasulullah. Dan dia mengucapkan syahadah Datuk Bandar yang lawan Qutaibah tadi. Dan seluruh penduduk Samarkand
sama-sama mengucapkan syahadah, dan seluruh penduduk Samarkand memeluk Islam, tuan-tuan, pada hari pagi tersebut. Dan itulah keindahan akhlak yang dilakukan oleh pemimpin Islam. Tuan-tuan, Islam berkembang dengan keadilan seluruh dunia. Yang model ini tidak dapat kita saksikan dalam dunia moden hari ini. Akhirnya kita lihat bagaimanakah kisah Umar bin Aziz yang diracun oleh hambanya sendiri. Dan apabila dia dihampiri ambang kematian, dia panggil hambanya yang telah berikan racunnya. Dan dia bertanya, kenapa kamu racun saya? Dia kata, saya ikhlasnya, saya sebenarnya ambil upah daripada orang lain yang membayar saya 1000 dinar untuk saya bagi racun pada tuanku. Oleh itu, kata Khalifah Umar bin Aziz, saya berikan sebab selain pada itu dia berjanji supaya saya dibebaskan dari hamba. Kata Umar bin Aziz, sekarang saya bebaskan kamu. Uang 100.000 dinar yang kamu terima tadi masuk dalam Baitul Mal. Dan itulah akhir hayat Khalifah Umar bin Aziz yang sangat adil. Hanya 2 tahun memerintah, tetapi negaranya tidak ada orang yang layak terima zakat lagi. Sebab pemerintahan yang sangat adil, Allah berikan pertolongan, dan itulah yang kita tidak ada hari ini. Dan satu lagi amalan Umar bin Aziz yang kekal hari ini ialah untuk memberi makanan burung ketika musim salji. Ketika musim salji, Umar bin Aziz mengatakan, ketika pemerintahan saya tidak ada yang lapar, manusia tidak ada yang lapar, haiwan tidak ada yang lapar. Sebab Islam, Rasulullah diutuskan untuk rahmatan lil alamin, manusia dan bukan manusia. Oleh sebab itu, di atas setiap kali puncak gunung ditaburkan gandum setiap musim sejuk. Sebab musim sejuk tidak ada makanan, dan burung makan gandum yang ditaburkan oleh Khalifah Umar bin Aziz. Amalan ini diteruskan sampai hari ini. Dan di Turki masih mengamalkan amalan ini. Setiap musim masuk bulan Desember, mereka taburkan gandum di atas setiap puncak gunung untuk memberi makanan kepada haiwan, burung khususnya, sebab musim itu tidak ada makanan. Dan itulah Islam datang membawa rahmat pada seluruh alam. Di atas dasar inilah, tuan-tuan, Islam berkembang seluruh dunia. Akhirnya Islam sampai ke negara kita. Islam berkembang sampai ke negara kita. Tentera Islam tidak ada seorang pun datang ke negara kita, tetapi yang datang ialah saudagar yang amanah, yang membawa akhlak Islam, yang itulah orang Melaka tertabak hati. Dan akhirnya Raja Melaka memeluk Islam, dan orang Melayu cukup lemah lembut dalam konteks dengan raja mereka. Bila raja masuk Islam, mereka masuk Islam seluruhnya. Tidak ada bangsa kedua yang satu bangsa, satu agama, kecuali Melayu. Kecuali Melayu saja satu dunia ini yang satu bangsa, satu agama. Orang Jawa ada yang Hindu, ada yang Islam, tapi orang Melayu seluruhnya Islam. Tuan-tuan, inilah lembutnya orang Melayu. Dan lidah Melayu paling lembut di dunia. Kalau kita sebut perkataan semua bahasa dunia kita boleh sebut. Kalau kita baca Quran, kita lah juara setiap tahun. Orang Arab tak boleh menang kalau baca Quran. Kita yang paling baik lidah. Dan disaksikan oleh seluruh dunia, kita lidah terbaik. Tetapi ada kelemahannya, kita cepat mengikut orang lain. Tuan-tuan, dalam masa sikat ini, kepimpinan kita, ketika Islam sampai di sini, kita melaksanakan hukum Islam. Melaka ada undang-undang Konun Melaka. Di Pahang ada undang-undang Konun Pahang. Kita melaksanakan hukum hudud. Kita melaksanakan hukum Al-Quran seluruhnya. Di Melaka, di Pahang, di Kedah, di Perak. Satu masa dulu. Kemudian kita dijajah. Dijajah, akhirnya kita meninggalkan hukum Allah. Dan kita memilih undang-undang sekadar Allah. Dan hari ini, apabila kita bebas dari British, ulama kita di Mekah cuba untuk kembalikan pelaksanaan hukum Allah di kawasan alam Melayu, tetapi ditolak oleh orang Melayu sendiri. Orang Melayu memilih untuk tidak melaksanakan hukum Allah. Ada kumpulan yang mengajak untuk kita kembali kepada hukum Allah. Kita tolak ramai-ramai. Kita bertanggungjawab depan Allah satu masa nanti. Dan kita melaksanakan hukum undang-undang hukum Allah hari ini. Malaysia merdeka, hari Malaysia sudah tiba. Kita baru merayakan hari Malaysia. Alhamdulillah kita merdeka. Dalam konteks kita adalah sistem kita adalah raja berparlimen. Raja tidak ada kuasa, tetapi parlimenlah yang membuat undang-undang. Dalam Islam, undang-undang tidak boleh dibuat. Undang-undang datang dari Allah.
Di Malaysia kita buat undang-undang di sini. Kita buat undang-undang di parlimen. Sedangkan undang-undang ialah untuk Allah semata-mata. Kita sudah ubah segala-galanya. Kita hanya Islam di masjid. Di luar kita bukan Islam. Undang-undang tertinggi kita, undang common law. Kita panggil federal law hari ini. Kita tinggal ke Al-Quran. Dan ada segelintir pemimpin yang ajak kita kembali pada Al-Quran. Kita tolak beramai-ramai. Itu sebab Al-Quran tidak boleh laksanakan negara kita. Sebab kita tolak ramai-ramai. Dan kita bertanggungjawab depan Allah di satu hari nanti. Tuan-tuan, kita demokrasi berparlimen. Pemimpin dipilih oleh rakyat. Apa yang dilakukan oleh pemimpin, rakyat bertanggungjawab. Sebab kita yang pilih dia. Kalau kita tak pilih dia, dia tidak dapat diangkat. Alhamdulillah, kita lihat pemimpin kita telah melakukan kemajuan dalam negara kita dan membuat kemajuan yang besar. Ini Lebuh Raya Dash yang baru dibuka minggu lepas. Alhamdulillah. Dan kita dikeluarkan pelajar kita di universiti. Graduan keluar beribuan orang setiap tahun. Kita ada majlis profesor. Kita ada bangunan yang tinggi dunia. Alhamdulillah. Tetapi apakah kita juga membantu manusia? Sebab kita telah membina bangunan kedua tertinggi dunia, yaitu bangunan 118 kita. Dan kemudian rasuah kita lah antara tertinggi dunia. Walaupun kita membina bangunan tinggi, tetapi kita rasuah daripada atas sampai ke bawah. Kita semua bertanggungjawab. Apa yang pemimpin kita buat atas rasuah, kita yang tanggung sebab kita pilih dia. Kita pilih sebab kita yang berikan senjata pada dia. Dia boleh lakukan apa-apa saja. Dan kita yang bertanggungjawab. Allah tanya kita sebab pemimpin tak boleh naik sekiranya kita tidak angkat mereka. Kita bertanggungjawab seluruhnya. Kita ingat main-main. Tetapi kita bertanggungjawab depan Allah nanti. Kita lihat bagaimanakah pejabat awam kita mengadakan rasuah begitu banyak. Daripada atas sampai ke bawah. Malaysia sudah menjadi pandemik rasuah di Malaysia. Ini semua kita yang bertanggungjawab. Sebab orang lain buat, kita bertanggungjawab. Sebab kita pilih mereka. Tuan-tuan yang semati. Kedai Toto ada di Malaysia. Setiap kedai Toto ada di Malaysia, kita bertanggungjawab. Sebab kita kerajaan yang lakukan ini. Kita yang latih kerajaan. Kita tanggungjawab Toto ini. Tuan-tuan, hasil judi negara kita pada tahun 2008 lepas 2.37 bilion yang gaji tuan-tuan cukup untuk bayar dengan uang judi. Tuan-tuan yang kerja kerajaan, ini sebahagian pada gaji tuan-tuan daripada judi. Termasuk imam. Mari kita berfikir tuan-tuan. Dan bulan 10, bulan pesta Arab. Ini tak boleh lakukan kecuali dibenarkan oleh parlimen. Parlimen kita yang lantik. Maksud kita yang ada pesta Arab ini. Tuan-tuan, di parlimen, ahli parlimen sedang berbincang. Kita tak boleh benarkan auto pes di negara kita sebab ini bukan budaya kita. Kata Menteri Agama. Tetapi dibantah oleh ahli parlimen lain. Ahli parlimen lain kata, apakah bukti minum arak ada masalah? Kata wakil rakyat ini. Tuan-tuan, di Langkawi ada arak jual secara terbuka sebab Langkawi ialah pulau bebas cukai. Di sini arak dijual terbuka. Dan siapakah tanggung dosa? Tuan-tuan, tuan-tuan yang pilih pemimpin dulu. Walaupun tuan-tuan sudah mati 100 tahun, masih lagi dosa di sini tuan-tuan tanggung. Tak mungkin pemimpin itu naik tanpa tuan yang pilih. Sekarang tuan-tuan tanggung semua apa yang tuan-tuan lakukan di sini. Itu maksud pemimpin. Dan tuan-tuan kita lihat, ada seorang menteri besar. Dia kata selagi saya menjadi menteri besar ini, saya akan haramkan judi dan arak di pulau Puaka ini. Ini pulau Langkawi namanya. Sebahagian pada Kedah. Selagi saya menteri besar, saya akan laksanakan tanggungjawab saya sebab saya bertanggungjawab daripada dunia sampai akhirat. Sebab pulau Puaka ini telah dibanjiri oleh arak. Dan saya bertanggungjawab sebab saya sekarang dipilih oleh rakyat untuk menjadi pemimpin mereka. Tuan-tuan semati, seluruh Malaysia hari ini di parlimen mereka berbincang apakah
kenapakah kita nak haramkan arak sedangkan kita masyarakat majmuk? Kata profesor kita, agama manakah yang halalkan arak? Tuan-tuan yang saya hormati, negara kita tanpa kebenaran pemimpin, arak, judi, pelacuran tidak boleh berlaku. Ini ialah dibenarkan oleh pemimpin kita. Kita yang pilih pemimpin tadi. Kita bertanggungjawab. Setiap tuan-tuan kena bertanggungjawab. Saya paling banyak sebab saya banyak bercakap. Yang kedua, imam. Yang ketiga, Bilal. Tuan-tuan semua share dosa ini. Sebab kita yang pilih pemimpin kita. Jangan main-main. Kita sudah terbayang syurga. Rupa-rupanya semakin jauh dengan syurga. Tuan-tuan yang saya hormati, kerajaan ingin halalkan pelacuran. Suhakam ialah badan kerajaan. Tuan-tuan bertanggungjawab sebab kita pilih mereka. Dan mereka berjuang untuk halalkan pelacuran, untuk jadikan pelacuran sebagai satu profession seperti kerani, bomba, polis, itu satu lagi pelacuran. Pelacur. Dan kita sama-sama bertanggungjawab. Dan di parlimen mereka nak sahkan ada satu lagi third gender, laki, perempuan, yang ketiga ni. Dan ini dicadangkan oleh ahli parlimen yang tuan-tuan pilih. Tetapi ditolak oleh mufti kita. Mufti kata tidak ada third gender dalam Malaysia. Sebahagian daripada ahli parlimen ingin iktiraf ada third gender. Tuan-tuan yang iktiraf sebab tuan-tuan yang pilih mereka dulu. Mereka tidak mungkin berada di sini sekiranya tuan-tuan tidak pilih. Tuan-tuan, kita ingat kembali, pemimpin ialah seperti imam. Tak beza, tidak ada beza dengan imam. Itulah pemimpin kita. Jangan tersalah pilih. Imam nanti tidak boleh. Mereka pilih yang tidak baca, yang tidak fasih baca, yang tidak boleh. Yang terbaik dalam kita. Dan ingat sekali lagi pesan Rasulullah, isma'u wa ati'u. Walau ustamilanikum abdun habsyiyun kana rasuhu zabibah. Walaupun yang dilantik pada kamu ialah seorang habsyi kulit hitam, kamu harus wajib taat padanya sekiranya dia menegakkan kitab Allah. Dan itulah syarat kita ialah menegakkan kitab Allah, tidak berboros, tidak menunjukkan kekayaan kepada rakyatnya, hidup lebih rendah pada rakyat. Itulah pemimpin yang kita pilih. Dan saya minta maaf kalau kata-kata saya ini tersinggung tuan-tuan. Saya minta maaf pada tuan-tuan dan juga para pendengar sebab malam ini saya live seluruh negara supaya kita sama berfikir. Kalau tuan tidak setuju dengan saya, tak ada masalah. Saya telah sampaikan mesej ini kepada tuan. Yang selebihnya ialah daripada tuan pegang dan fikir, timbang dan buat keputusan. Saya sudah dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih.